نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في أماكن قراءة القرآن. Fasal pada menceritakan tentang tempat-tempat dibacakan Al-Quran. Wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtarin. Dan disunatkan hendaklah tempat bacaan tersebut dilakukan di tempat yang bersih dan terpilih. Wa lihadha istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Maka sebahagian ulama mengatakan sunnah membaca Al-Quran di masjid dikaunihi jami'an lin-nadhafati wa syarafil buqah, karena padanya terdapat gabungan perkara kebaikan, iaitu yang pertama bersih, yang kedua karena syarafil buqah, iaitu mulianya tempat bacaan tersebut, wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan juga mendapatkan kelebihan yang lain, iaitu wahiyal i'tikafu, yaitu beriktikaf di masjid. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwi al-i'tikafa. Dan sepatutnya bagi setiap yang duduk di dalam masjid itu berniat i'tikaf, sawa'un kathura julusuhu aw qalla, sama ada panjang duduknya ataupun sedikit. Bal yanbaghi awwala duqulihi al-masjid an yanwi al-i'tikafa. Dan hendaklah dia ketika mula masuk ke dalam masjid sepatutnya baginya berniat i'tikaf sebaik sahaja masuk. Wa hadzal adabu yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha'a dhikruhu. Dan adab ini hendaklah diambil berat dan disebutkan. Wa ya'rifahu as-sigharu wal 'awamu, dan dimaklumkan kepada kanak-kanak kecil dan masyarakat awam. Fa innahu mimma yughfalu anhu, karena ini perkara yang dilalaikan oleh daripada mengamalkannya. Wa ammal qira'atu fil hammam, manakala membaca Al-Quran di hammam, iaitu tempat mandian. Zaman dahulu hammam mandi spa lah. Faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Jadi hammam di sini bukan tandas ini. Hammam adalah mandian panas, mandi air panas tu, spa. Wa qad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha, berlaku khilaf di kalangan para ulama salaf pada kemakruhan membaca Al-Quran di dalam hammam. Faqala ashabuna la tukrahu, kata para ashab Syafi'iyah tidak makruh. Wa naqalahu al-imam al-mujma'u ala jalalatihi Abu Bakr bin Munziri fil Ishraf an Ibrahim an-Naqai wa Malik wa huwa qawlu Atha. Ini dinakalkan oleh al-imam yang telah mujma' ala jalalatihi, iaitu yang ijma' para ulama dengan keagungannya, iaitu al-imam Abu Bakr ibn al-Munzir dalam kitabnya al-Ishraf daripada Sayyidina Ibrahim an-Naqai dan al-imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itu disebut dalam Al-Imam Ahmad bin Ghunaim An-Nafrawi Al-Maliki rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Al-Fawakih Ad-Dawani ala risalati ibn Abi Zaidin Al-Khairawani, wa yukrahu an yaqra asy-syakhsu fil hammam aw ghairihi min mawadi'a atau min mawadi'il aqzari syai'an min al-Quran. Makruh, kata Imam Ahmad bin Ghunaim An-Nafrawi, seseorang membaca Al-Quran di dalam hammam ataupun tempat-tempat yang kotor, jijik. Lianna mawadi'a mahalli syayatin yunazzihu al-Quran anha illa al-ayati al-yasirata wa la yuksiru. Ini kerana tempat yang menjadi tempatnya syaitan. Tamam? Jadi perlulah seorang tadi menjauhkan Al-Quran daripada tempat tersebut. Yunazzihu al-Qur'ana anha, itu dijauhkan Al-Quran daripada tempat tersebut, illa al-ayati al-yasirata wala yukthir, melainkan ayat-ayat yang sedikit
dan tidak membanyakkan tempat tersebut dengan bacaan Al-Quran. Tamam. Jadi ini ada dua pandangan, bukan dua pandangan. Khilaf ulama tentang masalah tersebut. Satu pandangan kata hammam makruh, satu lagi kata tidak makruh. Wa zahaba ila karahatihi jama'atun. Kemudian jamaah di kalangan ulama yang menyebutkan bahawa makruh membaca Al-Quran, minhum Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, rawahu anhu Ibnu Abi Dawud wa hakahu Ibnu Al-Munzir an jama'atin min at-tabi'in minhum Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب ورويناه أيضا عن إبراهيم النقعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. Jadi satu bahagian lagi ulama memakruhkan bacaan Al-Quran di dalam hammam, iaitu dalam mandian spa. Kerana itu tempat yang mahal qadhura, tempat yang berlaku mungkin boleh jadi orang kencing di tempat tersebut dan membuang najis di tempat itu, maka hukumnya makruh membaca Al-Quran di tempat yang kotor sedemikian, ataupun tempat yang berkemungkinan boleh perkara kotor tadi berkumpul di situ. Ini seperti yang dipegang oleh sebahagian ulama seperti Sayyidina Ali, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Ibnu Abi Dawud, dan dihikayatkan oleh Ibnu Al-Munzir daripada jamaah minat tabi'in, antaranya Al-Imam Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah wa Sya'bi, Hasanul Basri, Makhul, Qabisatu bin Zu'aib, dan juga diriwayatkan satu pandangan lagi daripada Ibrahim An-Naqai, dan dihikayatkan daripada ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Sya'bi, kata Imam Sya'bi, tukrahu qira'atul Qur'ani fi thalathati mawadhi'. Makruh membaca Al-Quran di 3 tempat. Al-hammamati, boleh baca dua-dua. Sama ada yang pertama, hammamat, iaitu tempat mandian air panas. Wal hushush, hushush, iaitu mawadhi' al-'adhirah wal bawli al-muttaqadah lahu. Wahiduha hush atau hash bidhammil ha' wa fathiha lughatan. Jadi hushush ataupun hashush ini tempat buang air, tempat buang air yang khusus buang air. Kemudian wa baitir raha wa hiya tadur, baitir raha wa hiya tadur, iaitu tempat penggiling. Biasanya binatang yang digunakan untuk menggiling tepung ataupun gandum dan seumpamanya digunakan binatang seperti keldai dan seumpamanya, maka kebiasaannya juga akan berlaku najis binatang tadi berada di situ. Baitur raha wa hiya tadur, maknanya apa dia? Hal keadaan dia sedang berjalan, bergerak. Bermaksud kawasan tadi kawasan yang digunakan oleh binatang untuk menggerakkan alat tersebut, kemungkinan dia akan buang air dan seumpamanya di situ. Tamam. Lihat balik pandangan Imam Abu Hanifah seperti yang disebut dalam kitab Syarah Minhaj, dalam Hasyiah ataupun Ta'liq Tibyan ini, cetakan Darul Minhaj. Qala al-Imam Kasani Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala fi Bada'i as-Sana'i', amma al-qira'atu fil hammam, bacaan di dalam hammam, fatukrahu 'inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf, makruh di sisi Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Wa inda Muhammad fil hammam at-tahiri la tukrahu. Kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mengatakan bahawa membaca Al-Quran di hammam yang suci, maksudnya hammam yang confirm, maksudnya tidak yang dia telah dicuci ataupun yang telah dibersihkan, la tukrahu, tidak makruh. وقال الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى في بحر الرائق وفي الخلاصة إنما تكره القراءة في الحمام إذا قرأ جهرا. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah disebut kata makruh bacaan Al-Quran dalam hammam kalau dibaca dengan jahar. Fa in qara'a fi nafsihi la ba'sa bihi. Kalau dibaca dengan perlahan maka tidak bermasalah.
Itu mungkin tu yang difaham oleh mazhab al-Imam Malik dengan makna illa ayatil yasirah. Sedikit bacaan tadi maksudnya dibaca dengan perlahan. Huwal mukhtaru wa kadha at-tahmidu wa at-tasbihu. Begitu juga tahmid dan tasbih. Wa kadha la yuqra'u idza kanat auratuhu makshufatan. Begitu juga tidak dibaca Al-Quran ketika auratnya terbuka. Au imra'atahu au kanat imra'atuhu hunaka taghtasil makshufatan, ataupun ada wanita atau istrinya yang mandi bersama dengannya tadi dalam keadaan terbuka aurat. Au fil hammami, ataupun di dalam hammam, au fil hammami ahadun makshufun, iaitu seorang terbuka auratnya dalam hammam tersebut. Fa illam yakun fala ba'sa bi an yarfa'a sautah. Jadi kalau tidak berlaku perkara tadi, maksudnya aurat dia sendiri tidak terbuka, aurat istrinya tidak terbuka, dan hammam itu, dalam hammam itu tidak ada seorang pun yang terbuka auratnya. Contoh dia seorang-seorang di dalam tu dan auratnya terjaga, maka tidak bermasalah untuk dia membaca dengan kuat. Ini pada bacaan dengan kuat. Jadi kalau bacaan sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan perkara tadi. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa an Abi Maisarah qala. Patah balik semula kepada tibyan. Diriwayatkan daripada Abi Maisarah, kata beliau, la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyibin. Wallahu a'lam. Ini tidak seorang tadi berzikir kepada Allah melainkan di tempat yang tayyib, tempat yang baik. Wa amma al-qira'atu fi at-tariq. Manakala membaca di jalan. فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها فإن التهى عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. Jadi bacaan di jalan, ini maksudnya duduk di jalan, duduk di jalan ataupun bacaan di tengah jalan. Maksudnya kalau sekarang ni orang naik kereta, dibaca dalam perjalanan tu. Ini tidak duduk tetap di satu tempat. Fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin. Pandangan terpilih adalah jaizah, iaitu hukumnya adalah harus dan tidak makruh. Tamam? Kita dah bincang kepada makna mukhtar pada perbincangan yang lepas. Tamam? Boleh lihat balik perbincangan tadi pada perbahasan yang lalu. Tidak makruh idza lam yaltahi sahibuha. Fa in iltaha anha kurihat. Ini kalau kata seorang tadi tidak bosan dengan perkara tadi. Kalau berlaku bosan ataupun dia jadi boring, maka ketika tersebut makruh. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'is, seperti mana Nabi memakruhkan bacaan Al-Quran kepada orang yang mengantuk, maqafatan minal ghalat, kerana bimbang takut berlaku kesilapan dalam bacaan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum fis salah," kalau seorang di kalangan kamu sedang mengantuk dalam salat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Maka hendaklah dia berbaring sehingga hilang mengantuknya tadi dengan tidur. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Ini kerana kalau seorang di kalangan kamu salat dalam keadaan dia sedang mengantuk, la'allahu yadhhabu wa yastaghfiru fayasubba nafsahu. Kemungkinan seorang tadi dia menyangka bahawa dia sedang beristighfar, dia sedang mengutuk dirinya sendiri pada waktu tersebut. Tamam. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fi at-tariq, wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu adhina fiha. Dari riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dawud daripada Sayyidina Abi Darda bahawa Sayyidina Abi Darda membaca Al-Quran di jalan, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu adhina fiha, dan beliau membenarkan membaca Al-Quran di jalan.
Yani annahu azina fiha, annahu yani bahwasanya Abi Darda wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu azina fiha. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz membenarkan pada perkara tersebut. Annahu yani anna Umar bin Abdul Aziz azina fiha, yani membenarkan pada bacaan ay qiraah fiha, ay fi qiraati fi at-tariq. Tamam? Qala Ibnu Abi Dawud wa haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb qala sa'altu Malikan 'anil rajuli yusalli min akhiril lail. Sayyidina Ibnu Abi Daud menyebutkan wa haddatsani Abu Rabi', kata beliau telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahbin, kata beliau sa'altu Malikan 'anil rajul yusalli min akhiril lail, aku bertanya kepada Imam Malik tentang seorang lelaki yang menunaikan salat pada akhir malam, fayakhruju ila al-masjid wa qad baqiya min as-surati allati kana yaqra'u fiha syai'un. فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. Jadi di sini soalannya, seorang ini membaca dalam solatnya pada akhir malam, kemudian dia keluar daripada masjid dan masih berbaki daripada surah tadi sebahagian ayat yang kana yaqra'u fiha syai'un, yang dia baca sedikit kemudian dia tinggalkan untuk dia baca di jalanan. Maka kata Imam Malik, ma a'lamul qira'ata takunu fit tariq. Seolah beliau memakruhkan perkara tersebut. Aku tidak mengetahui tentang bacaan di jalan. Seolah macam kurang adab maksudnya, kata Imam Malik. Hadza isnadun sahihun an Malik radhiyallahu anhu. Ma'ruf Imam Malik, bacaan hadis juga beliau sangat berjaga-jaga daripada membacanya di jalan. Dan beliau pernah memarahi murid yang datang bertanya hadis kepadanya di jalanan. Qala Syekh Ahmad Ibnu Ghunaim dalam ta'liq An-Nafrawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam Fawakih Ad-Dawani, kata beliau yajuzu an yaqra' ar-rakibu wal-muttaji'u wal-mashi min qaryatin ila qaryatin aw ila ha'itih. Harus bagi seseorang yang menaiki kenderaan yang berbaring atau yang berjalan daripada kampung ke kampung, aw ila ha'itihi ataupun ke kebunnya, li'anna al-Qur'ana a'zamul adhkari, karena Quran adalah sebesar-besar zikir. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi termasuk zikrullah adalah qiraatul Quran. Maka dibenarkan baca qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini wa 'ala jambikum maksudnya muttaja'. Wa yahsul lil mashi min qaryatin ila ukhra tunisil qalbi bil qira'ah. Nah, wal amnu min kulli maquf. Jadi berhasil kepada yang berjalan daripada kampung ke kampung ataupun dalam perjalanannya, permusafirannya, akan menyebabkan hatinya jadi tenang dengan bacaan dan menjaganya daripada segala yang menakutkan. Wa tukrahul qira'atu lil mashi ila as-suq. Tapi makruh membaca Al-Quran bagi yang berjalan ke pasar. Haitsu kana fi tariqil aqdhar. Karena jalan tersebut jalan yang kotor. Ala hasabil hal, melihat kepada hal. Jangan baca kitab terus diambil dengan masalah tersebut. Jadi nak pergi ke pasar, daripada rumah naik kereta sampai ke pasar, di pasar tadi yang makruh, dalam kereta tu tak ada masalah apa. Jangan baca macam ni, terus lagi pegang, kata oh nak baca pergi ke pasar tak boleh. Daripada naik kereta tak boleh pergi ke pasar. Ini orang panggil baca tak kena cara. Faham? Ka'aswaqil hadirah. Ka'aswaqil hadirah maksudnya suq yang sedang berlaku pada waktu tersebut. Pasar hari itu. Walikasratil marina biha, karena ramainya orang pada waktu itu sedang berjalan di situ. Fayadfutuhu at-tadabburu bil ishtighali bil marri biha. Maka ini akan menghilangkan tadabbur baginya karena sibuk melihat orang yang lalu lalang. Wa rubbama yunsabu ila riya, dan kemungkinan akan dinisbahkan riya kepadanya dengan baca Quran pada ketika tersebut. Jadi mengelakkan daripada disebutkan begitu lebih baik. Tamam. Wa ghairu zalika min al-'ilal al-muqtadiyati lil karahah, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain
yang boleh membawa kepada makruh. Wa sawa'un kanat al-qira'atu sirran aw jahra, sama ada bacaan tadi berbentuk perlahan ataupun derah. Wa sawa'un kana al-qari'u muta'alliman aw ghairah, sama ada yang membaca tadi adalah muta'allim ataupun selainnya, alal mu'tamad, di sisi mazhab Maliki. Tamam? Itu. Faslun fi istiqbalil qiblati wa kayfiyatil julusi li qiraatil Quran. Menghadap kiblat dan bagaimana cara duduk untuk membaca Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu lil qari'i fi ghairi salati an yastaqbil al-qiblata. Hendaklah bagi seorang yang membaca Al-Quran, sunnah baginya untuk menghadap ke arah kiblat walaupun tidak solat. Fi ghairi salah maksudnya ketika dia tidak solat. Kalau solat dah wajib, betul, bukan yustahab lagi. Kalau solat wajib menghadap kiblat. Ni kalau dibaca oleh pembaca Al-Quran tersebut di luar solat, maka sunat baginya menghadap kiblat. Faqad jaa fil hadisi, disebutkan dalam hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatu. Sebaik-baik majlis adalah yang dihadapkan ke arah kiblat. Wa yajlisu mutaqassyi'an bisakinatin wa waqarin. Hendaklah dia duduk dengan keadaan yang penuh khusyuk, dengan tenang dan wibawa. Mutriqan ra'sahu, dengan cara menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa qudu'ihi ka julusihi baina yaday muallimih. Dan duduknya bersendirian, pada baiknya cara duduk dan adabnya tadi seakan dia berada di depan gurunya. Jadi tak boleh duduk dengan sewenang-wenangnya, hatta ketika bersendirian sekalipun. Fahadha huwal akmal, ini yang sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firashihi aw ala ghairi dhalika min al-ahwali jaza. Kalaulah seorang tadi membaca dengan keadaan berdiri ataupun berbaring ataupun di atas katilnya atau seumpamanya, dengan cara yang lain, dengan hal-hal yang lain atau bentuk cara bacaan yang lain, jaza, maka harus hukumnya untuk dia baca dengan semua keadaan tadi. Karena berdasarkan tadi ayat yang kita baca, fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Walahu ajrun, dan baginya pahala. Walakin dunal awal, tapi tak sama dengan yang baca dengan keadaan duduk, beradab, menghadap kiblat, dan seakan-akan berada di depannya guru yang mengajarkannya dengan Al-Quran. Tak sama pahalanya. Qala Allah Azza wa Jal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Ini satu ayat lagi. Tamam? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tamam? وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, sabit daripada hadis yang sahih daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri aw hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'ana. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandar ataupun meletakkan kepalanya di atas ribaanku dan aku dalam keadaan haid pada ketika tersebut. Hajr boleh baca dua, hajri boleh baca hijri pun boleh. Fayaqra'ul Qur'ana, dan beliau membaca, baginda Nabi membaca Al-Quran ketika itu. Jadi ini dalil membaca Quran dalam keadaan berbaring, ataupun dalam keadaan yattaki' di sini dengan makna berbaring dan meletakkan pipinya di ribaan istrinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hajri aw hijri. Dibacakan Al-Quran dan kepalanya di hajri ataupun di panggil apa? Ribaannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Sesungguhnya aku membaca Al-Quran pada salatku dan aku membaca ala firashi, di atas katilku. Jadi maksudnya dibaca dengan apa jua keadaan sekalipun.
tapi dengan adab yang telah disebutkan tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir. Dan Sayyidina Aisyah mengatakan aku membaca hizibku, iaitu bacaan Quran yang menjadi wiridnya beliau, dan dalam keadaan beliau berbaring di atas katil. Tamam. Faslun fi istihbabil isti'adzah. Sunat isti'adzah iaitu membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu, fa idza arada asy-syuru'a fil qira'ati. Ketika seorang ingin masuk membaca Al-Quran. Al-qira'ah di sini maksudnya qira'atul Quran. Alif lam lil ahdi. Ista'adha, maka hendaklah dia membaca isti'adzah iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala al-jumhur. Ini yang disebutkan oleh jumhur minal ulama'i, daripada ulama. Wa qala ba'du salaf, kata sebahagian ulama salaf, yata'awwadhu ba'dal qira'ah. Sebahagian ulama salaf kata dibaca setelah bacaan, bukan baca pada mula. Jumhur ulama membaca a'udzubillah pada permulaan. Idza arada syuru'. Tamam? Baik, dari mana diambil idza arada syuru' tadi? Diambil daripada liqaulihi ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Tamam. Jumhur ulama mengatakan bahawa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, maka sama dengan ayat idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum. Sama. Jadi kalau kamu ingin menunaikan solat, maka basuhlah wajah kamu. Maksudnya diambil wuduk selepas solat ke sebelum solat? Hafiz, sebelum solat ke selepas solat ambil wuduk? Sebelum. Jadi ayat wa idza qumtum ila shalah, qumtum fi'il madhi. Jadi maknanya takkan solat dulu kemudian baru wuduk. Tak, dipaham idza arada al-qiyam ila shalah. Kalau kamu ingin bangun untuk menunaikan salat, atau idza arada syuru' fi shalah, maka hendaklah kamu berwuduk sebelumnya terlebih dahulu. Itu jumhur ulama pegang dengan kalam tadi. Tamam? Manakala sebahagian ulama lagi mengatakan idza qara'tal Qur'an, setelah kamu baca Quran, fasta'iz billah, maka barulah kamu membaca isti'adzah dengan nama Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Bukan dengan nama Allah ni, fasta'iz billah ay billah. Nah, billah sama ada dengan nama Allah pun kalau kita boleh terjemah, ataupun dengan Allah sendiri, dengan zatullah Subhanahu wa taala. Wa taqdirul ayati 'indal jumhur. Jadi takdir ayat di sisi jumhur, fa idza aradtal qira'ata fasta'iz. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, maka ista'iz. Manakala di sisi sebahagian salaf, ay ba'da qira'atil Quran fasta'iz billah. Tamam? Baik. Summa sifatut ta'awudzi kama dzakarna. Kemudian sifat ta'awuz seperti mana yang telah disebutkan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, jamaah daripada salaf menyebutkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wala ba'sa bihadza. Namun tidak bermasalah dengan perkara tersebut. Walakinnal ikhtiyara huwal awwal. Tetapi yang ikhtiar adalah yang pertama, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yani ala hasabir riwayah, dengan berdasarkan riwayat yang telah disebutkan dalam hadis. Maka dibaca dengan riwayat itu lebih afdal. Iaitu boleh tambah, tidak ada masalah, kerana hadza min babid doa. Ini termasuk dalam doa. Babud doa wasi'. Tamam? Luas dalam bab doa. Tetapi dipilih oleh yang pandangan pertama oleh Imam Nawawi kerana itu warid dalam hadis. Tamam? Dan juga disebut dalam Quran. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Betul? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi sama macam sebutan dalam Al-Quran. Summa inna ta'awudha mustahabbun laysa biwajibin. Membaca ta'awuz itu adalah sunat, tidak wajib. Tadi yang saya bagi tahu tadi itu semua penting. Nah, tu dhabit tu penting. Kenapa dipilih yang pertama, kenapa tidak dipilih yang kedua? Kenapa pandangan pertama yang ikhtiar, kenapa yang kedua tidak ikhtiar? Kenapa tidak diletakkan alim? Baik, kalau diletakkan alim, apa dia pula wajah ikhtiar daripada pandangan tersebut? Tadi semua penting. Kalau siapa tak catat yang tu, maknanya dia tak tahu mana yang penting, mana tak penting. Dia ingat kita terjemah ayat tadi.
Suma inna ta'awudha mustahabbun laisa biwajibin. Dan ta'awuz itu adalah sunnah dan tidak wajib. Wa huwa mustahabbun likulli qari', dan ianya sunnah bagi setiap yang membaca, sawa'un kana fi salati aw ghairiha, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat. Wa yustahabbu fi salati fi kulli raka'atin 'ala sahih. Ini mengikut pandangan yang sahih, muqabilnya dhaif, disunatkan pada setiap rakaat membaca ta'awuz minal wajhaini 'inda ashabina. Ini 'ala sahih minal wajhain. Jadi ada dua wajah. Pandangan pertama sahih, yang kedua muqabil sahih iaitu dhaif. Wa 'ala wajhi tsani, manakala pandangan muqabil sahih, wajhi tsani maksudnya muqabil sahih. Innama, jadi bila muqabil sahih maknanya dhaif pandangan tadi. Innama yustahabbu fi raka'atil ula, disunatkan pada rakaat pertama. Fa in tarakahu fil ula ata bihi fis tsaniyah. Kalau ditinggalkan pada rakaat yang pertama, maka didatangkan pada rakaat yang kedua. Jadi kemudian rakaat ketiga tak perlu lagi dan keempat tidak perlu lagi. Boleh? Ikut pandangan yang sahih dibaca pada setiap rakaat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah baca slow, kemudian alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim baca dengan kuat. Wa yustahabbu at-ta'awudzu fi at-takbiratil ula min salatil janazah atau jinazah. Boleh baca dulu. Disunatkan membaca ta'awuz pada takbiratil ula daripada salat jenazah ala asahhil wajhain. Ala asahhi al-wajhain. Jadi kenapa bolehkan dibincang masalah tersebut? Karena salat jenazah adalah mabniyun ala takhfif. Salat jenazah terbina dengan takhfif, ringan. Tak boleh panjang-panjang. Sebab tu tidak disunatkan membaca doa iftitah ketika mana salat jenazah. Kenapa? Karena untuk mempercepatkan urusan pengkebumian. Jadi kerana tu, baik kalau macam tu, seolah macam ada soal. Kalau doa iftitah tidak disunatkan, adakah ta'awuz juga tidak disunatkan kerana kedua-duanya sunat? Maka kata ulama, ala asahil wajhain yustahabbu. Yang kuat di antara dua pandangan, dua-dua kuat, tapi yang paling kuat adalah berdasarkan dalil, ianya sunnah dibaca ta'awuz pada takbiratul ula min salatil jinazah. Tamam. Boleh faham? Baik. Faslun fil muhafazati 'ala al-basmalah. Fasal pada muhafazah 'ala al-basmalah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak meninggalkannya. Maksud muhafazah di sini dengan makna menjaga, tidak meninggalkannya. Wa yanbaghi an yuhafidha 'ala qiraati bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah seorang tadi yang membaca Al-Quran menjaga bacaan bismillahirrahmanirrahim, tidak ditinggalkan. Fi awwali kulli suratin, pada setiap awal surah, siwa bara'atun, kecuali bara'ah, yakni surah Taubah. Fa inna aktsaral ulama'i qalu, ini kerana kebanyakan ulama menyebutkan, innaha ayatun haitsu kutibat fil mushaf. Ini kerana ulama kebanyakannya mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim tadi adalah ayah yang ditulis ketika di dalam mushaf. Wa qad kutibat fi awailis suwari siwa bara'atun. Tamam? Bara'atun tadi dengan ala sabilil hikayah. Jadi ditulis pada awal surah siwa bara'ah, kecuali surah bara'ah. Tengok di bawah, ammal basmalatu fi suratil bara'ah, manakala bacaan bismillah pada surah bara'ah, fa haramun fi awwaliha, haram pada awalnya, makruhatun fi asna'iha, makruh pada pertengahannya. Inda Imam Ibn Hajar, di sisi Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Hajar kata makruh baca bismillah pada awal bara'ah, dan kalau berhenti pertengahan pi baca bismillah pada pertengahan tadi, makruh di sisi Imam Ibn Hajar. Manakala di sisi Imam Ramli, makruhatun fi awwaliha, sunnatun fi asna'iha, makruh pada permulaan dan sunnah pada pertengahan.
Jadi kalau kita baca bara'ah permulaan, ya makruh baca di sisi Imam Ramli dengan bismillah. Dan bila kita berhenti nak sambung, sunat disambung dengan baca bismillah dahulu. Di sisi Imam Jamalur Ramli rahimahullahu ta'ala, ini boleh dilihat dalam I'anatul Talibin dan Hasyiatul Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Wa qad kutibat fi awaili suwari siwa bara'atun fa in qara'aha, tamam. Kalau dibacakan, kana mutayaqqinan qira'atal qatmati aw surah. Wa idza aqalla bil basmalah kana tarikan li ba'dil Qur'ani 'inda al-aktsarin. Jadi kalau dibacakan ayat itu, jadi baca bismillah maksudnya pada permulaan surah. Kecuali bara'ah. Kana mutayaqqinan qira'atal qatmah. Iaitu dia secara yakin telah membaca khatam surah tersebut. Jadi kalau contohnya, ada orang ni kata, saya bernazar. Kenapa? Bila nak guna ni? Benda-benda macam ni. Ini diguna ketika nazar. Lepas tu kata ulama, bab-bab dalam fiqh kalau pelik-pelik ataupun dibincang benda secara daqi, kegunaannya di bab aiman dengan nuzur. Dalam bab sumpah dengan bab nazar. Dia akan guna bab nazar. Bila guna bab nazar? Kalau ada orang ni bernazar. Saya bernazar akan baca surah Baqarah secara sempurna. Dia tak baca bismillah. Tak sempurna. Secara yakin. Faham? Maksud dia tidak baca secara sempurna, secara yakin. Lepas tu kata ulama, semua masalah ni digunakan dalam bab mana pula? Dalam bab nazar. Faham? Fa in qara'aha kana mutayaqqinan qira'atal qatmati aw surah. Kalau kata dia dibacakan basmalah tu, qara'aha yakni qara'a basmalah, kana mutayaqqinan qira'atal khatmah, maka secara yakin dia telah membaca sempurna surah Baqarah ataupun surah yang di dalam Quran, awis surah ataupun surah, ataupun kalau dia kata saya bernazar akan khatam Quran dalam masa sebulan, tapi setiap kali sampai surah tak baca bismillah, maka dia tak dikira khatam lagi sebenarnya. Tak kira selesai nazar dia lagi. Kenapa? Kerana tak baca bismillah pada permulaan surah. Dia tak yakin lah maksudnya. Tidak secara yakin. Wa idza aqalla bil basmalah, tengok. Dan kalau dia meninggalkan basmalah, kana tarikan li ba'dil Qur'ani 'indal aktsarin, maka dia telah meninggalkan sebahagian daripada Quran di sisi kebanyakan ulama. Nampak? Jadi kena baca. Fa in kanatil qira'atu fi wadhifatin 'alayha ju'lun kal asba'i wal ajza'i allati 'alayha awqafun wa arzaqun kana li'tina'u bil basmalati ashad liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqina. Tengok. Kalau kata dia baca tadi sebagai wazifah, 'alaiha ju'l, dia jadikan dia sebagai kerja dia. Ni. Kerja dia kena baca Quran. Kal asba' wal ajza'. Jadi kamu dapat, ni orang bagi upah baca Quran dekat kubur contoh. Orang bagi upah untuk baca Quran di ada majlis. Tamam. Tu buat apa tu? Tak apa. Yang beri dia berak. Napati kat tu. Nampak mencurigakan tu. Kucing kan. Baik, kalau bacaan tadi dia kerja dia. Alaiha ju'lun. Maksudnya baginya ada ju'l, maksudnya ada upah. Kal asba' wal ajza' allati 'alaiha awqafun wa arzaqun, yang dia dapat waqaf contohnya. Kata Kak Izzat, ni kena baca satu hizib, satu juzuk Al-Quran ni kena baca. Ni dia punya upah dia, banyak ni sekian-sekian. Kana li'tina'u bil basmalati ashad. Maka waktu ni kena lebih lagi ambil berat tentang basmalah. Jangan tinggal bismillah. Tengoklah macam mana hukum. Penting. Liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqina. Untuk dia mendapatkan upah tadi secara yakin. Berhak dia dapat. Kalau tidak, tak berhak dia dapat. Tamam? Fa innahu idza aqalla bihi. Ini kerana kalau dia meringan-ringankan atau meninggalkan bacaan tersebut, lam yastahiqqa syai'an. Tamam? Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu pun minal waqfi, dengan waqaf yang telah ditentukan, inda man yaqulu, bagi syarat pewaqaf yang menyebutkan ataupun bagi pandangan, dia tidak berhak mendapat waqaf bagi pandangan ulama yang menyebut al-basmalatu min awail suwar. Namam? Kerana bismillah tu termasuk awail as-surah. Jadi dia tak berhak dapat lah. Jadi dia berhak dapat bila? Berhak dapat waqaf kalau bagi pandangan yang kedua, iaitu yang mengatakan basmalah bukan min
min awaili as-suwar. Tengok kata Imam Nawawi kata apa ni? Wa hadhihi daqiqatun nafisatun. Tengok, ini masalah yang daqiqah, masalah yang sangat halus, yang sangat nafis, yang sangat berharga, yata'akkadu li'tina'u biha wa isya'atuha, yang hendaklah benar-benar kita menjaganya dan menyebarkannya. Kena bagi tahu dekat orang. Moga-moga dapat manfaat kita dengan perkara tersebut. Cuba tengok di bawah kalam al-Imam Zakaria Ansari rahimahullah, lamma su'ila an qaulil Imam Nawawi hadza. Tamam. Jadi bila Imam Zakaria Ansari ditanya tentang masalah ni, kata Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam, kalamun Nawawi khassun bima idza syarata alaihi khira'atan atau khira'ata qadrin muayyan. Tamam. Kalam Imam Nawawi ni, kata Imam Zakaria Ansari, ini khusus kepada yang mensyaratkan, kalau syaratnya tadi kepada yang baca dengan qadr muayyan, dengan qadar yang tertentu. Fa idza aqalla minhu bi syai'in, maka kalau kurang sedikit daripada apa yang telah disyaratkan tadi, lam yastahiqqa syai'an lima aqalla bihi. Tamam? Maka tidak berhak untuk dia mendapatkan daripada waqaf ataupun upah yang ditentukan dengan apa yang telah dia tinggalkan. Wa alaihi yuhmalu qawluhu, maka ditanggung kalamnya lam yastahiqqa syai'an minal waqfi, itu maknanya. Baik. Jadi ini kalau kata dengan qadar muayyan. Kalau disebut kata pewakaf tadi kata bacalah apa saja pun daripada ayat Quran, itu tak apa. Itu lain. Jadi kalau dia tak baca bismillah, dia baca ayat dia terus, iaitu hasyai' minal Quran. Tapi kalau dia sebut kata saya nak wakafkan ni kepada yang akan baca Quran di dalam Dewan Dalail ini daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, dalam masa seminggu akan berturut-turut orang baca. Macam di Topkapi di Turki, dan selama beberapa ratus tahun berterusan bacaan Al-Quran dalam bilik tempat disimpan barang-barang Nabi SAW. Baca Al-Quran secara live. Memang diupah. Ada gaji khas untuk orang tadi baca Quran daripada mula sampai khatam. Lepas tu ganti pula. Sambung. Setiap waktu. 24 jam. Setiap detik. Ada orang akan baca Quran di situ. Kalau tak ada orang melawat sekalipun. Berterusan. Macam tu sampailah hari kiamat. Berhenti bila? Berhenti kata ketika mana Kamal Atatürk memerintah aja, waktu tu terberhenti. Kemudian bersambung balik pada waktu sekarang. Baik, macam mana kalau dia tak baca bismillah waktu tu? Kalau dia terus tak baca bismillah pada setiap permulaan surah, maka tidak berhak bagi dia untuk mendapatkan gaji tersebut. Tidak layak bagi dia dapat. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sebahagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi tengok, hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadu li'tina'u biha wa isya'atuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan baca faslun fi tadabburil Qur'ani wal khushu'i 'indal qira'ati. Tadabbur Quran dan khusyuk ketika bacaan Al-Quran, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Karim.